Astagfirullahaladzim. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal ulama'i wash syuhada'i was salihin syaudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bit taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya pada kesempatan ini dapat sama-sama kita manfaatkan peluang-peluang yang Allah Taala beri kepada kita dan nikmat-nikmat yang tidak terhingga dengan kita melakukan segala ketaatan yang termampu, dan kita mengharapkan moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keampunan dan penerimaan pada sekalian ketaatan, dan seterusnya diberikan ketenangan jiwa. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan kehidupan kita ini dengan sepenuh keyakinan dan keimanan kepada Allah, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, minggu yang ketiga, Jumaat yang ketiga ini, kita sebagaimana jadualkan, kita akan sambung kembali kitab Tafsir Nurul Ihsan, penggal yang pertama. Dan malam ini sambungan kita daripada surah Al-Ma'idah, muka surat yang ke-220 dalam Tafsir Nurul Ihsan. Di bawah tajuk, dia tulis tajuk kat situ, kisah bunuh Qabil akan Habil. Ini sambung cerita kisah anak Nabi Adam alaihi salam. Dan ayat yang kita akan bacakan pada malam ini, tuan-tuan, di bawah tajuk itu, kalau tuan-tuan merujuk kepada Mashaf Al-Quran, ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 dari surah Al-Ma'idah, juzuk yang ke-6, muka surat Mashaf kita ini 112. Ini mudah untuk tuan-tuan tengok. Nak tengok ke telefon boleh, nak tengok Mashaf boleh. Jadi peganglah Al-Quran, tuan-tuan, mudah-mudahan ada keberkatan dengan sebab kita melihat Al-Quran itu, untuk kita tadabburkan ayat-ayat Al-Quran ini, insya-Allah. Dan sebelum itu, sebagaimana biasa, saya akan bacakan dahulu. Mudah-mudahan keberkatan dengan bacaan pada setiap huruf itu digandakan dengan 10. Kita akan dapat banyak kebaikan daripadanya, insya-Allah.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini satu kisah yang Allah Ta'ala rakamkan bagi menerangkan, sebenarnya dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menerangkan tentang sikap dan sifat umat yang lahir selepas Nabi-Nabi yang terdahulu, dan kisah ini lebih banyak Allah Ta'ala kisahkan sebelum ini kepada golongan yang dipimpin oleh Nabi Musa AS. Dan kisah Nabi Musa AS dan umatnya itu sangat banyak. Cerita Bani Israel banyak Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, kerana kisah mereka itu mirip kepada apa yang ada kepada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita lah. Ketika kita hidup ni, kita ni banyak duk tiru, ataupun sifat-sifat kita ni yang banyak ada pada apa yang pernah ada kepada Bani Israel. Maka teguran-teguran Allah Subhanahu wa Allah Ta'ala itu sebagai suatu pengajaran dan juga sebagai suatu perkara yang mudah untuk kita jadikan panduan. Sebab ada dah cerita-cerita sejarah yang terdahulu, dan kesan-kesan itu boleh didapati, boleh dilihat apa yang Allah Ta'ala telah berikan akibatnya kepada golongan-golongan yang terdahulu, sama ada mereka itu derhaka kepada Allah ataupun golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kejayaan demi kejayaan. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan kisah anak Nabi Adam alaihissalam sebagai suatu bentuk penceritaan yang Allah Ta'ala ceritakan setelah mana manusia itu berkembang biak di atas muka bumi. Kerana itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan manusia ke atas muka bumi ini. Itulah permulaan sejarahnya. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjelaskan kepada kita kerana nafsu, yang mana tewasnya Nabi Adam alaihissalam kepada syaitan adalah kerana nafsu, mengikut hawa nafsu. Walaupun panduan-panduan Allah Ta'ala itu ada, tetapi lemahnya dengan sebab orang kata apa, dipujuk oleh syaitan, dipujuk rayu oleh syaitan, dan juga nafsu yang dihiasi pada pandangan mata dan hati, yang berlaku kepada Nabi Adam AS. Sebab tu Allah Ta'ala rakamkan kisah Nabi Adam sebagaimana kita pernah baca di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama dulu ni tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan kisah itu sebagai satu bentuk pengajaran kepada kita. Dan di sini pula Allah Ta'ala bawa pula kisah anak-anak Nabi Adam,
ujian Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak Nabi Adam, bila mana Allah Taala menguji dengan syariat dia. Syariat apa? Syariat perkahwinan, berlawanan adik-beradik, sebab zaman tu tak ada orang lain, depa-depa je ada. Maka harus berlaku, dan Allah Taala mensyariatkan kembang-kembang tu bertukar, kahwin dengan orang-orang yang bukan adik-beradik, yang lahir sama, tapi adik dan abang, kakak dan adik laki, dan begitulah yang berlaku. Tetapi timbul pula cemburu pada hati anak-anak Nabi Allah Ibrahim, Adam alaihi salam ini, sehinggalah mereka itu melakukan satu bentuk penyelewengan dan juga ketidakikhlasan ditunjukkan dalam korban yang pernah kita kisahkan dahulu, dan korban Habil dan Qabil, yang mana diterimanya seorang iaitu daripada Habil dan tidak diterima daripada Qabil. Baik, kemudian setelah mana kita telah ikuti juga huraian yang disebutkan oleh ulama pengarang kitab tafsir kita ini, adalah sedutan daripada kitab-kitab tafsir yang masyhur, Ibnu Katsir dan sebagainya. Maka disebutkan bahawasanya berlaku peristiwa pembunuhan itu kerana ketidaksengajaan, tak sengaja, bukan sebab dia nak bunuh betul-betul pun. Dalam hati itu ada rasa nak bunuh, tapi dia tak bersungguh-sungguh pun, tapi disebabkan kesalahan dan ketidaksengajaan berlaku juga pembunuhan itu. Bila berkali-kali tolak pimai sampailah menyebabkan kekerasan berlaku yang tidak disengajakan. Dia bukanlah mula-mula tu nak bunuh betul, sebab dia masih lagi sayang ke adik-beradik dia ni, tetapi disebabkan hasutan nafsu, dan juga mungkin ada juga hasutan syaitan. Sebab dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, syaitan ni sangat-sangat memainkan peranan. Sebab tu pernah disebutkan kepada kita syaitan-syaitan yang nama-namanya saya pun tak berapa nak hafal nama-nama dia tuan-tuan. Banyak syaitan-syaitan ni dia ada tugas-tugasan yang tertentu. Ada syaitan yang ditugaskan untuk memecah belahkan hubungan rumah tangga. Dia duduk, nama Dasim kata silap. Yang mana dia ni bukan masa tak kahwin, cukup intim, cinta-cintai. Cinta sebagaimana sampai nak orang kata bila dah angkat nikah, dia mula dah jadi tak berapa nak orang kata apa, serasilah. Kalau hak sebelum nikah tu serasilah sangat-sangat. Sampai nak menikah, tapi lepas menikah tak serasilah pula. Cuma alasan-alasan yang kecil, kemudian sampai satu peringkat nak bercerai-berai. Bila dah bercerai, sayanglah pula. Pasal apa? Syaitan dah tak kacau. Jin yang dah tak kacau, jin yang memang ditugaskan begitu. Dan memang banyak jin-jin yang telah ditugaskan, syaitan-syaitan ini yang ditugaskan oleh ketua syaitan untuk menghasut manusia. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada gangguan-gangguan ini, syaitan-syaitan ni. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan surah An-Nas sebagai satu surah penutup kepada sekalian surah-surah yang menjadi panduan kepada manusia. Maka 3 surah yang terakhir Allah Ta'ala turunkan pertama untuk tetap teguhkan keikhlasan kita, iman kita kepada Allah, iaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian surah Al-Falaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala datangkan ujian-ujian kepada kita, dan kita diminta supaya untuk mohon kepada Allah perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan-kejahatan yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai ujian kepada kita. Dan juga begitu juga Allah Ta'ala suruh kita minta, bukan saja kepada yang ada pada kejadian-kejadian alam ini yang memberi kesan kepada manusia, akibat dan sebagainya, bencana dan semuanya itu adalah benda-benda yang boleh menjadikan manusia hidup susah dengan ujian-ujian yang begitu. Tapi Allah Ta'ala yang cukup pengasih dan penyayang, Allah Ta'ala tinggalkan surah ini untuk kita amalkan supaya terhindar daripada bala bencana itu. Sebab Allah Ta'ala dah takdirkan akan berlaku di dunia ini. Tapi kalau nak selamat, bacalah doa ini, mintalah perlindungan daripada Allah, sebab Allah yang akan melindungi kita. Dan begitu juga surah An-Nas,
Disuruh untuk kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita, menghidupkan kita, dan Allah Ta'ala suruh kita minta untuk kita dijauhkan daripada was-was gangguan jin dan juga manusia yang sentiasa memesongkan kita daripada jalan yang lurus yang kita cuba ikuti untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang berlaku kepada anak-anak Nabi Adam. Semua kita lah. Ini contoh sebahagian saja, tuan-tuan. Dan dikisahkan juga sampai macam mana mereka boleh berkelahi ini sebab dah tak ada dah ayahnya. Nabi Adam AS diriwayatkan pada ketika itu sedang bermusafir untuk melakukan ibadah haji. Dulu ada orang tanya, haji dia macam mana Ustaz? Haji Nabi Adam ni macam mana? Jawapan yang tepat, wallahu alam. Tapi diriwayatkan yang mana hajinya Nabi Adam AS ialah dengan melakukan tawaf sahaja. Tawaf. Bukanlah setiap hari Nabi Allah Ibrahim tawaf. Nabi Adam AS tawaf ada waktu-waktunya. Dia pergi ke kawasan Kaabah, dan Kaabah itu telah wujud pun sebelum kejadian manusia lagi dah. Sebab tu sejarah Kaabah ni, tuan-tuan, telah dibina oleh malaikat. Kemudian dihuni pula jin. Kemudian barulah manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, golongan-golongan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan terlebih dahulu di atas muka bumi ini sebelum manusia. Golongan apa? Pertama malaikat. Malaikat ada dah bekas itu tapak Kaabah. Kemudian jin, ada juga bekas tapak dia tak buat bangunan macam kita. Mai manusia barulah diperintahkan untuk membina binaan yang lengkap dan dilengkapi pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Lagi sempurnalah. Itu keadaan sejarahnya, tuan-tuan. Dan salah satu daripada iktibar kisah itu, manusia ini, tuan-tuan, akan mudah dipengaruhi kalau tak ada orang yang menasihati. Jadi sebab itu kita perlu kepada nasihat selalu. Dan kita perlu kepada orang yang sentiasa memantau kita. Kalau sekiranya kita ni masih lagi lemah dan tidak mampu menjaga diri untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kepada guru nasihat, dan kita kena dengar nasihat itu. Sebab nasihat itulah akan memberi kebaikan-kebaikan kepada kita. Tapi peristiwa yang berlaku kepada Habil dan Qabil ini, tuan-tuan, setelah mana mereka itu berjauhan dengan ayah dia, sebab Nabi Adam AS sentiasa nasihat ke anak-anak ni, sentiasa duduk pantau, jadi mereka tak berani nak buat sesuatu perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan. Tapi sebabkan tak ada ayah dia, tak ada Nabi Adam AS, maka mereka pun melakukan kederhakaan ataupun mengata apa, keli, gaduh sama adik-beradik. Akhirnya terbunuhlah salah seorang daripadanya. Baik. Jadi sebab itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan, kalau kita tengok balik ayat sebelum ini, inni akhafullahu rabbul alamin, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin. Baik. Ini antara sebab kenapa adik-beradik itu berkelahi. Bukan mereka tak tahu dari segi dosa dan pahala, tetapi pada jangkaan mereka itu, dengan sebab perbuatan-perbuatan derhaka itu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Mereka tahu. Tetapi tersalah ataupun dengan sebab mereka ni dah hilang kawalan, maka berlakulah peristiwa pembunuhan pertama itu. Baik, kemudian apabila dah berlaku begitu, tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan lagi apa yang berlaku. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, maka mengelokkan baginya oleh nafsunya akan membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka membunuh ia akan dia. Kata Ibn Jurayj, tatkala kisah Qabil akan bunuh Habil, tiada diketahui betapa kelakuan membunuhnya kerana belum ada bunuh lagi dalam dunia. Maka menyerupa baginya iblis
maka ambil ia seekor burung, maka ditaruh kepalanya atas burung, kan? Dan dihempas dengan batu lain, dan Qabil melihat akan taruh ia akan kepala Habil atas batu dan dihempas dengan batu lain, maka mati ia di bukit Jabal Nur. Bukit Jabal Nur. Jabal Nur lah ni lah, kan? Tempat Gua Hira tu. Baik. Sebenarnya waktu tu dia nak cerita, Ibnu Juraih yang mentafsirkan ayat ni, dia kata waktu tu depa pun tak terfikir macam mana nak bunuh orang tu. Nak ambil pisau ke, nak cekik ke, tak ada terlintas pun. Kan? Sebab tak ada ilmu bab bunuh ni. Tapi siapa yang ajak bunuh? Iblis. Iblis juga yang kita duk cerita tadi ni. Yang duk hasut manusia buat jahat ni iblis lah. Iblis lah yang bagi idea macam mana nak buat jahat. Sebab iblis ni cerdik kan? Sebab dia dah hidup lama, tuan-tuan. Bangsa dia lagi teruk daripada tu. Dia dah lalui keadaan bangsa jin ni yang dahulunya teruk-teruk belaka. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan manusia. Sebab makhluk jin telah melakukan banyak kerosakan sebelum daripada kejadian dijadikan manusia itu dulu. Jadi sebab tu dia dah tahu dah banyak perkara-perkara buruk akibat-akibat dia, maka dialah yang menjadi penasihat untuk menyesatkan manusia. Sebab tu kita kena baca a'udzu kalimatillah, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Ya Allah, itu aku mohon perlindungan daripada hamazati syayatin. Maknanya was-was ataupun tiupan seruan bisikan syaitan, hamazati syayatin, wa a'udzubika an yahdurun, dan aku minta lindung daripada engkau ya Allah daripada kehadirannya. Ni kita kena baca selalu doa-doa minta lindung daripada Allah. Bila kita terlintas nak buat jahat ni, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bila kita nak baca Quran pun Allah Taala ajak, wa idza quri'al Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apabila kamu nak baca Quran, maka bacalah auzubillahi minasyaitanirrajim. Pasal apa? Sebab dikhawatiri kita baca dengan maksud yang lain daripada tujuan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebab tu yang ramai duk tafsir Quran ikut hawa nafsu. Pasal apa? Sebab kita dah terikut syaitan. Yang mana Al-Quran ni boleh diterjemah dengan 1001 apa yang dia nak faham. Macam kita tengok hari ni, tuan-tuan, puak-puak lesbian ke puak-puak LGBT. Mereka pun ada cerdik pandai. Mereka pun guna ayat Quran juga nak menghalalkan perbuatan mereka. Orang kafir pun lah ni dah banyak dah duk guna ayat-ayat Quran untuk kepentingan mereka. Itu pasal apa? Sebab mereka telah dihasut syaitan untuk memesongkan tujuan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada jalan yang sebenar. Maka kita kena minta lindung daripada Allah Taala daripada sekalian gangguan syaitan itu. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan di sini fatawwa'at lahu nafsuhu qatl akhi. Yang mana kalau balik kepada ayat yang sebelum ni, tujuan dia nak bunuh tu saudaranya itu adalah dia nak letak tempat yang paling baik lah. Kononnya dengan sebab Allah Ta'ala telah terima korban si Habil tadi ni. Allah Ta'ala terima sebab Habil ni orang yang jujur, orang yang baik. Maka saudara dia ni hasut dia. Sebab hamba ini yang kena pergi syurga cepat sikit. Macam tu kan. Dalam tu kita dah baca yang mana dia kata inni akhafullah Rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Maknanya dengan sebab dia Allah Taala tak terima dia punya korban ni, Qabil lah pula. Dia duk cakap dengan Habil disebabkan Allah Taala dah terima hang, kira hang bagus, aku ni banyak dosa. Disebabkan aku banyak dosa ni, aku nak orang kata apa, aku nak tebuslah dosa aku ni, aku nak hantar hang pergi syurga cepat sikit. Macam itulah kononnya. Ayat ni Allah Ta'ala sebut ni. Sedangkan Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang ahli neraka. Dia duduk cerita tu. Waktu tu, seakannya Allah Ta'ala nak sebut di sini, baiklah, jujurlah pengakuan Qabil itu.
Kan? Pasal apa? Sebab dia kata pasal hang dah bagus dah, Allah Taala terima amalan hang, yang hang dah ahli syurga. Jadi aku nak hapuskan dosa-dosa aku, dan kalau boleh aku nak hang masuk syurga terlebih dahulu daripada aku. Baik. Jadi dia telah ditipu oleh syaitan pula. Kalau lagu tu hantarlah abang hang ni, adik hang ni, teruslah ke syurga sebab dia dah bagus dah, Allah Taala dah terima. Hang lah kena bertaubat pada Allah. Jadi macam mana nak hantar anak saudara ni pergi syurga? Maka akhirnya dia kata kena mati dululah kalau nak pergi syurga. Kan? Jadi fatawa'at lahu nafsu qatl akhi. Maka mengelokkan baginya oleh nafsunya akan membunuh saudaranya. Kan? Hanya dia perelokkan tujuan dia tu nak bunuh tu pasal apa? Nak hantar saudaranya ni ke dalam syurga. Kan? Faqatalah, maka dia pun bunuh. Cuma kat sini yang kita huraikan tadi, Ibn Jurayh dia kata, zaman tu, waktu tu, permulaan manusia tak tahu lagi macam mana nak bunuh. Jadi siapa tu guru bunuh yang mula-mula? Iblis. Iblis dia ajak. Dia bunuh cara yang macam mana? Dia ambil burung, tak atas batu, dia katuk kepala burung tu dengan batu. Maka si Qabil ni kata, oh matilah burung tu. Maka dia pun buat lagu tu. Sebab tu tak ada sangat, orang kata apa, pergaduhan besar. Hak yang Habil ni pun jujur orang dia, tak apalah, ditak kepala dia dengan batu, kawan ni hempak kepala kawan dia. Matilah saudaranya itu. Baik, di mana tempat kejadian ni? Katanya di Bukit Nur ataupun Jabal Nur. Jabal Nur kat mana? Mekah lah. So maknanya ayahnya pergi ke tempat tawaf tu tak jauh mana pun. Jadi sebabkan ayah tak ada, mereka dua orang saja tinggal, maka berlakulah peristiwa itu. Baik. Dan waktu itu umurnya 20 tahun. Tak kala berlaku peristiwa itu, umur mereka ni, siapa dia umur dia? Umur Habil. Qabil mungkin tua sikit, kan? Tua 4 tahun setahun kan? Tak jauh manalah umur mereka. Dalam lingkungan 20 tahun. Dan tak kala sudah dibunuh Qabil akan Habil, Qabil yang bunuh Habil, tinggal akan dia. Tiada diketahui apa diperbuat, kerana ia mula mayat Bani Adam atas bumi. Maknanya lepas dia dah bunuh saudaranya itu, dia pun tak tahu nak buat apa, duk menunggu dalam keadaan menyesal pula dah. Biasalah kita dah buat salah kan, tengok dah saudara tak bernyawa, barulah rasa bersalah hadir. Tapi nak buat apa pula ni? Nak buat apa pula kepada si mayat ni? Maka mengqasad makan akan dia oleh binatang-binatang, mengganas akan dia oleh Qabil dalam bawah dalam belumnya 40 hari. Maknanya dia tak tanam lagi, lama masa dia, dekat sebulan dibiarkan saudaranya itu dengan harapan dimakan oleh binatang-binatang buas. Tapi binatang buas pun tak hampir, tak hampir sangat, masih ada lagi. Maka kata Ibnu Abbas dalam satu riwayat, Ibnu Abbas kata setahun ditinggalkan mayat itu sehingga berbau. Maka menghendaki Allah Ta'ala memperlihat Qabil akan jalan kematian anak Adam pada tanam, maka menyuruhkan Allah Ta'ala 2 ekor burung. Kemudian 2 burung tu berkelahi, maka membunuh seekor akan yang lainnya, maka mengorek ia dengan paruhnya. Jadi bila berlaku peristiwa tu, sebab tu kata Ibnu Abbas, dia kata Habil ini ditinggalkan Qabil dalam keadaan begitu tanpa diuruskan selama hampir setahun. Tak busuk dah setahun. Baik, wallahu alam. Yang sebenarnya sebab zaman anak-anak Adam ni panjang usia dia tuan-tuan. Jadi mungkin tak busuk bulat macam kita lah.
Hak kita pasal apa cepat sangat jadi berulat. Kan? Pasal makanan kita ni dah campur macam-macam, yang memang perut kita ni memang tak apa cantik lah. Kan? Hak elok-elok pun bila kencing manis tak duk dah. Dah jadi buruk kaki kan. Sebab makanan kita. Jadi zaman tu tuan-tuan yang bayang macam zaman kita. Sebab tu mungkin dalam 40 hari ke setahun ke sebagaimana yang diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir ini, kita tak boleh nak bayang kot jadi rangka dah apa setahun tu. Tak lagi kot, Allahu a'lam. Sebab zaman itu mungkin dalam keadaan panas yang kering ataupun sejuk yang memang musim sejuk, dia taklah makan sangat. Sebab tu di tempat itu, kawasan itu mungkin ada musim yang boleh memelihara mayat tersebut. Baik, tak apalah, itu kita tak tahu yang sebenarnya, wallahu a'lam. Cuma al-kisahnya, bila mana dah terbiar begitu, Allah Ta'ala lah yang mengajar juga manusia ini. Sebagaimana kita dah maklumi, Allah Ta'ala hantar dua ekor burung kelai di depan hamba Allah Qabil ini. Tengok kelip-kelip, lepas tu matilah sekor. Kemudian yang hidup tu pula korek lubang nak pergi tanam hak yang sekor yang dah mati tu. Baik. Dan dua kakinya satu lubang, kemudian menarik ia akan yang mati itu ke dalam lubang, dan kamus akan dia dengan tanah, dan Qabil melihat keadaan itu. Qabil ikut sebagaimana dia buat, maka dia dapat idea nak buat sebagaimana yang telah ditinggalkan ataupun dicontohkan kepadanya oleh dua burung tu tadi. Baik, boleh azan dulu kot insyaAllah. Alhamdulillah. Sambung kita tuan-tuan. Okey, selepas peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan
pembuktian ataupun contoh. Maka ayat yang seterusnya fa asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil daripada orang yang kerugian dengan bunuh dan tiada diketahui apa yang hendak diperbuat. Selepas dia dah bunuh saudaranya itu, maka fa asbaha minal khasirin, dia dah jadi menyesal pula. Sampai dia pun tak keharuan nak buat macam mana saudaranya ni nak diuruskan. Maka fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardh, maka membangkit Allah Ta'ala akan seekor burung dindang. Dindang, ikut tu burung ghurab ni burung gagak, tapi dalam kitab ni tulis dindang. Wallahualam, ada orang sebut kabelah ni dindang, tak ada no? Dalam kitab ni yang sebut isu. Tapi ghurab tu kalau dalam bahasa Arab dia adalah burung gagak, kan? Burung hitam. Baik, burung itu menggorek akan tanah dengan paruhnya dan dua kakinya, dan dikambus akan dia atas burung dindang yang mati sertanya dalam lubang sehingga tertutup ia. Kira cerdik burung ni. Sekok ni lah kot. Tapi duk tengoklah ni tak ada pula dibuat gitu kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala ilhamkan kepada dua burung ini, kan? Berlaku perkelahian, maka Allah ilhamkan pada yang hidup tu untuk menguruskan kematian burung yang sekok lagi. Baik, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, tujuannya apa? Supaya memperlihat akan dia, yakni Qabil, betapa menutup ia akan kemaluan saudaranya. Tutuplah kematian saudaranya itu, kan? Dengan sebab bila dibiarkan busuk apa semua tu, maknanya tak ada kehormatan lah kepada anak Adam. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk menutup. Maka diajarkanlah, dia pun terpikir enggak nak buat macam tu. Nampak lebih orang kata apa, harmoni, lebih baik untuk dikebumikan saudaranya itu. Tapi waktu tu tak ada lah mandi mayat apa semua. Dikebumikan begitu sahaja. Tapi tuan-tuan, bila kita ambil faham ayat ni, Allah Ta'ala yang mengajar kita untuk buat sesuatu, dan Allah Ta'ala mengajar melalui alam yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka, kan? Sebab itu tuan-tuan, kita ni sebenarnya bukanlah manusia yang cerdik, dan kita tak mampu nak fikir apa-apa pun kalau kita tak ada basic, kan? Tak ada asas untuk jadi benda yang untuk berfikir. Sebab itu Al-Quran ni menjadikan kita cerdik, sebab dia buka jalan. Dia suruh kita tengok alam, tengok matahari, tengok bintang. Lepas tu barulah kita boleh berfikir lebih jauh. Dengan sebab adanya contoh-contoh dan basic untuk kita berfikir. Ada benda yang kita nak fikirkan. Sebab manusia tu hakikatnya tak tahu apa-apa. Sehinggalah Allah Ta'ala mengajar manusia. Macam mana Allah Ta'ala mengajar manusia? Melalui alam ini. Dilihat apa yang berlaku di sekitarnya, maka barulah menjadikan dia tu mengerti akan sesuatu keadaan. Sebab tu manusia ni pandai sebab copy and paste saja tuan-tuan. Ambil, lepas tu kita buat. Ubah sesuai sikit. Macam kita boleh terbangkan besi, kan? Buat kapal laut, kapal terbang, kan? Punca dia apa? Sebab manusia mengkaji, melihat burung yang terbang, teringin duduk di atas tu. Maka dapatlah ilham orang yang diberikan kecekalan hatinya untuk mencipta sesuatu, kan? Itu yang manusia dapat ilmu daripada alam ini. Jadi maknanya kita ni jangan duk mengaku hebat sangatlah tuan-tuan. Sebab kita ni tak erti apa pun, dan kita pandai pun dengan sebab copy and paste saja. Ilmu yang ada ni pun sebab orang dulu-dulu yang tolong teroka kat kita. Lepas tu kita boleh hanya menyampaikan sahaja, kan? Dan kita boleh tambah sikit ya atas dasar pengalaman kita. Yang selebihnya semua Allah Ta'ala bagi. Kita ni tak ada punya apa-apa. Sebab tu jangan terlalu kita rasa ta'ajub dengan diri kita, kan? Ada sifat ujub, ada sifat riak, ada sifat kita rasa hebat. Sebenarnya kita ni bukan apa-apa. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak ada lah kita pengetahuan itu tuan-tuan. Kita ni adalah manusia yang serba-serbi, lemah. Sebab tu kena minta selalu dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala bantu, minta Allah Ta'ala bagi
kefahaman, minta Allah Ta'ala beri ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, itu doa Nabi Allah Ibrahim, yang minta selalu kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan tambahan ilmu dan berikan pula rezeki kefahaman, kerana kita ni adalah manusia yang jahil hakikatnya. Sebab tu jangan duk mengaku kita ni cerdik, pandai ataupun apa-apa, sebab kita ni hanyalah makhluk yang bila-bila masa Allah Ta'ala boleh cabut ilmu tu daripada kita. Bagi terantuk sikit, hilang akal, habis. Habis apa pun. Nama dia sendiri pun tak ingat. Nak kata teruknya kita ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala dengan sekelip mata nak cabut sesuatu yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Sebab tu bersyukurlah dengan apa yang ada dan sentiasalah mengisafi kelemahan diri. Baik, kemudiannya tuan-tuan, qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Maka kata habis sendirian dia. Dia kata dalam diri dia, hai kebinasaan aku, telah lemahlah aku bahawa jadi aku seumpama burung dindang ataupun burung ghurab, burung gagak itu. Fa wariya sawata akhi, maka aku hendak tutup akan kematian saudaraku. Ini disebut kemaluan ni, tak pernah lagi orang faham kot lain. Kematian saudaraku. Fa asbaha minad danimin, maka jadilah aku ini. Maka jadilah ia, siapa dia? Qabil itu daripada jumlah segala orang yang menyesal atas kesalahan, dan dia mulalah korek lubangnya, dan kemudian kuburnya, kan? Dan jadi hitam tubuh Qabil. Jadi dah lama, disebabkan lama, tubuh tu dah jadi, dah nampak hitam, kehitaman dah kering, kan? Dan melepas diri daripadanya oleh dua ibu bapanya. Jadi Nabi Adam pun tak mau cara dah, hang urus dah, hang yang buat salah. Maka dia mengambil Qabil dengan tangan saudaranya, Aqlima, pergi kepada Adan, tanah Yaman, pergi kepada Adnin, pergi kepada Adnin, nama tempat, iaitu tanah Yaman. Maka datang iblis, katanya hanya makan api akan korban. Habil itu keadaan ia sembah api. Kemudian disebabkan berlakulah pula ajaran sesat ni. Syaitan duk pergi sesatkan dia pula. Okey, kita tengok satu persatu tuan-tuan. Ayat ni dia nak terjemah sikit lah. Dah suruh masuk fa asbaha minan danimin ni. Maka jadilah Qabil itu seorang yang yang menyesal. Dia dah menyesal dengan perbuatan dia. Baik. Dan jadilah tubuh Qabil itu dalam keadaan hitam dan melepas diri daripadanya oleh dua ibu bapanya. Kemudian macam mana dia buat ni? Disebabkan pak dia pun tak mau terima dia, maka Qabil pun memegang tangan Aqlima, saudaranya itu, pergi ke Yaman, Yaman, iaitu satu tempat nama Adnin. Maka datang pula iblis, kata kepadanya, hanya makan api akan korban. Habil itu keadaan ia sembah api. Maka dirikan oleh kamu akan rumah api. Ada ia bagi engkau dan anak cucu engkau. Maka memperbuat ia akan rumah api, maka ialah awal orang yang menyembah api. Maka berkekalanlah anak-anak Qabil atas menyembah api. Kemudian daripada mati Qabil, hingga dikaramkan Allah Ta'ala akan mereka itu sekaliannya dengan tufan Nabi Nuh. Tiada tinggal seorang pun, dan juga tinggal anak cucu sehingga hari kiamat. Itulah keadaannya. So maknanya selepas peristiwa itu, apa berlaku kepada Qabil, mereka telah berpindah sebab ayah dia pun dah tak terima. Ini satu kesalahan besar yang dia buat. Maka mereka pun merantau pergi ke Yaman. Maka syaitan pula dua hasut dia. Jadi lagi sesatlah pula dia. Yang mana syaitan hasut dia, dia kata hak saudara hang tu Allah Ta'ala terima. Macam mana penerimaan korban dia? Dengan api, kan? Kata dintak, panahan dintak, kilat, maka hilang. Maka dia kata inilah kemuliaan dia, kemuliaan daripada api.
maka dia pun buatlah satu perkara yang menyembah api. Kononnya dia nak memuliakan apa yang telah Allah Ta'ala tunjuk tentang diterimanya korban saudaranya itu, maka dia pun mulalah mewujudkan ajaran untuk menyembah api. Itu yang kata di Yaman itulah mula-mula orang menyembah api, dan orang yang memulakannya di dalam riwayat ini katanya ialah Qabil. Qabil lah mula mewujudkan ajaran sesat, sehinggalah mai banjir besar. Sebab Syis ni anak kepada hak yang lain, yang masih lagi dia jadi Syis ni adalah seorang nabi. Dia itu ikut ajaran Nabi Adam AS, dan dia ni masih lagi kekal hinggalah jadi anak turun daripada keturunannya nabi-nabi yang lain, sehinggalah hari ini. Jadi manusia-manusia yang hidup selepas peristiwa banjir besar itu adalah daripada keturunan Nabi Syis, kata dia. Wallahu a'lam. Baik, itulah yang berlaku tuan-tuan, sikit sebanyak kisah tentang Qabil dan Habil dan peristiwa anak-anak Nabi Adam yang boleh kita jadikan panduan. Apa dia panduan ataupun pengajaran kat kita ni? Syaitan dah yang memainkan peranan yang besar untuk menghasut manusia, dan yang keduanya diri manusia sendiri, iaitu hawa nafsunya. Yang tak mau ikut panduan daripada Allah, ikut hawa nafsu, akhirnya dia mudah terikut dengan hasutan-hasutan syaitan. Walaupun hak syaitan tu sebut kata tak logik pun, kalau kita fikir dalam, memang hak syaitan duk suruh kita buat benda-benda yang tak munasabah, benda-benda yang tak logik, benda-benda yang cetek akal. Macam orang-orang yang duk pergi sembah berhala tu lah. Kalau kita berhujah kat mereka pun, mereka memang tak ada boleh mati hujah lagu tu saja. Tapi disebabkan ta'asub, maka mereka ikut. Sebab tu orang tu tanya, apa maksud ta'asub ni? Ta'asub ni adalah satu keyakinan, maknanya kita dah jadi benda yang terlalu kita nak buat kepada benda-benda yang hakikatnya benda yang tak elok ataupun sesat. Tu kata ta'asub, satu benda yang dilarang untuk kita wujud dalam diri kita. Kalau orang yang bersifat mudah menerima dan ada kewarasan, dia takkan ta'asub. Sebab bila dia nampak benda yang tak buruk, dia akan jauhkan. Orang yang ta'asub ni dia tak kira baik ke buruk, dia ikut dia. Tambah pula benda-benda yang buruk tu pula yang mempengaruhi hawa nafsu dia. Jadi dia mudah ikut. Sebab tu ta'asub ada satu perkara yang ditegah dalam agama. Jangan terlalu ta'asub dengan sesuatu perkara amalan. Kerana ketaksuban itu biasanya dia lebih cenderung kepada benda-benda yang sesat dan buruk. Manakala orang yang waras akal dia mudah menimbang yang mana baik, yang mana buruk. Kalau kata yang dia mula-mula tu ikut, tengok orang buat tu, yang dia nak ikut tu tak betul, maka dia akan tinggal. Sebab benda yang tak betul itu bagi orang yang waras akalnya, dia akan memilih benda yang betul sahaja. Sebab tu tak dibenarkan ataupun tak digalakkan ataupun dilarang dalam agama untuk kita ta'asub pada sesuatu, sehingga benda yang tak betul pun kita anggap benda tu betul. Itu yang tak dibenarkan. Baik, habis takat tu tuan-tuan. Mudah-mudahan kisah ini, dua ayat yang kita sempat baca pada malam ini, untuk kita jadikan iktibar. Yang pertama, jagalah nafsu, ikutlah panduan daripada Allah. Dan yang kedua, mintalah lindung daripada Allah. Daripada apa? Syaitan yang direjam, sebab dia memang menghasut manusia untuk menjadi manusia yang lebih jauh daripada Allah dan buat sesuatu yang Allah Ta'ala murka. Baik, sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina 'ala siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu